Assalamualaikum dan rakan-rakan semua. Tujuan kita berhimpun pada hari ini adalah untuk menjalankan tugasan video mengenai tugasan kita berkumpulan iaitu isu motivasi bekerja di dalam organisasi. So, nama saya Muhammad Iskandar bin Syed Alias Muhammad Noor, nombor matrik 274315. Mohon rakan-rakan lain perkenalkan diri dulu sebelum kita mulakan tugasan video kita ini. Okey, Terima kasih. nama saya Muhammad Syamil bin Mat Yaakob, nombor matrik 274278. Saya Muhammad Sofian bin Muhammad Nordin, nombor matrik 274446. Assalamualaikum semua. Saya Nur Jaya binti Jupri, nombor matrik 974521. Okay, terima kasih. Dalam kita punya tugasan video ini, kita telah membuat susunan untuk rakan-rakan kita akan menjalankan tugasan masing-masing. Bagi bab pengenalan akan dibawa oleh rakan kita Puan Nur Hidayah binti Jupri. Okey, bagi bab kekurangan motivasi sebagai isu dalam organisasi, bab hubungan antara motivasi pekerja dan bab komunikasi pengurusan dalam menangani isu motivasi akan dibawa oleh rakan kita iaitu Encik Nik Muhammad Sufian bin Nik Muhammad Nordin. Senyum sikit. Untuk bab cadangan mengatasi isu motivasi pekerja dan bab menghuraikan hierarki keperluan Maslow di tempat kerja akan dibawa oleh rakan kita Encik Muhammad Syamil bin Mat Yaakob. Okey, tu terlebih senyum lah. Okay. Yang akhir sekali saya Muhammad Iskandar bin Syed Alias Muhammad Noor akan membawa kesimpulan dan pemikiran akhir mengenai isu motivasi pekerja dalam organisasi. Okey, mohon kita punya Puan Nur Hidayah mulakan tugasan kita ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ni saya akan teruskan dengan pengenalan untuk tajuk tugasan kita. Dan seperti sedia maklum, untuk pengenalan ni dia benda short sahaja, iaitu untuk komunikasi pengurusan, kepentingan komunikasi itu sendiri dan juga cabaran yang kita akan lalui. Jadi untuk komunikasi pengurusan, kemahiran komunikasi ni pengurusan yang berkesan adalah penting bagi tingkah laku kepimpinan dalam mempengaruhi sikap serta tingkah laku pekerja dalam organisasi. Di mana macam RONS 2010 bagi tahu, walaupun berlaku ledakan dalam mekanisme komunikasi sedia ada, pekerja masih lagi mengalami peningkatan pemisahan daripada pengurusan kerana amalan komunikasi yang tidak berkesan. Jadi pentingnya komunikasi itu dalam semua tempat, dalam semua aspek dalam kehidupan kita sebenarnya. Jadi saya pergi kepada kepentingan komunikasi ni dalam sekarang kita buat pasal syarikat kan. Jadi kepentingan komunikasi ni dalam company dan di mana komunikasi ni pada dasarnya adalah proses penting dalam pengurusan yang digunakan untuk merancang, memimpin, mengatur dan mengawal persekitaran organisasi. Di komunikasi pengurusan bagi di POFCA, apa yang di POFCA bagi tahu dekat sini, komunikasi antara pengurus dengan orang bawahan tu melalui matlamat untuk membangunkan dan menyebarkan pengetahuan relevan yang membawa kepada peningkatan keberkesanan serta kecekapan pengurus dalam persekitaran perniagaan kontemporari sekarang ni. Jadi di mana dalam kita punya syarikat sekarang, pengurus sebenarnya yang terlibat dalam pelbagai komunikasi harian, termasuklah dalaman organisasi serta antara organisasi lain. Dan juga saya pergi kepada cabaran, macam saya beritahu tadi, pengurus memang terlibat dalam pelbagai komunikasi harian, termasuklah dalaman dan antara organisasi ke atas dan ke bawah, sama ada formal atau tidak formal dan sebagainya. Jadi kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Saya beri kepada tim saya iaitu Encik Sufian. Tuan boleh teruskan? Okey, terima kasih Puan Hidayah. Untuk tajuk seterusnya, saya akan jelaskan kekurangan motivasi sebagai isu dalam organisasi. Okey, pertama, kegagalan komunikasi. Kekurangan komunikasi, kurang keyakinan dan kelemahan dalam kemahiran itu pun menyebabkan kegagalan komunikasi dalam organisasi. Okey,
sebenarnya komunikasi ini adalah sebagai elemen penting dalam pengurusan dan tidak seharusnya diabaikan oleh kebanyakan organisasi. Betul? Untuk poin yang kedua, motivasi pekerja. Motivasi pekerja adalah penting kerana ia mempengaruhi prestasi kerja dan kejayaan organisasi secara langsung bagi menentukan kejayaan atau kegagalan bergantung pada usaha yang dilakukan oleh pekerja. Sekiranya pekerja tidak menunjukkan prestasi yang baik, organisasi mungkin atau akan memperoleh hasil yang kurang pada kos yang sama. Itu kesan dia lah. Faham? Untuk yang poin yang ketiga, faktor penurunan motivasi. Okey, faktor penurunan motivasi untuk bekerja dalam kalangan para pekerja ialah melibatkan faktor persekitaran kerja, hubungan antara pengurus dengan pekerja dan hubungan dalam kalangan pekerja. Okey, dekat sini saya akan terangkan sedikit 3 faktor tersebut. Iaitu pertama, faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni seperti suasana kerja yang tegang serta tidak memberangsangkan atau tidak meletakkan kepercayaan kepada pekerja di bawah seliaan, membuatkan pekerja tertekan dalam melaksanakan kerja. Okey, untuk faktor seterusnya, faktor hubungan antara pengurus dengan pekerja. Di mana pengurus yang tidak peka dengan keadaan pekerjanya, tidak memberi penghargaan yang selayaknya kepada pekerja, bersikap berat sebelah terhadap pekerja, sikap sambil lewa pengurus terhadap aduan atau pandangan oleh pekerja dan sebagainya. Untuk faktor yang ketiga adalah hubungan dalam kalangan pekerja. Ini adalah seperti kurangnya persaingan semasa bekerja, berhadapan dengan rakan sekerja yang tidak bertanggungjawab, tidak menunjukkan minat bekerja, mual dengan rutin kerja yang berulang dan sebagainya. Okey, untuk tajuk seterusnya, hubungan antara motivasi pekerja dan komunikasi pengurusan. Pertama, motivasi dan prestasi. Motivasi adalah satu proses pengurusan yang merangsang prestasi yang baik dengan menyokong keperluan asas pekerja. Okey. Ini adalah proses yang akan menyebabkan menyebabkan bekerja bertindak dengan mencerminkan tingkah laku, mengelakkan perkembangan tingkah laku dan mengarahkan tingkah laku. Maka motivasi adalah perasaan dalaman yang membuatkan pekerja berasa bertenaga untuk bertindak dalam tingkah laku tertentu. Okey, untuk yang kedua adalah peranan maklum balas. Maklum balas negatif daripada pengurus boleh meningkatkan motivasi pekerja kerana ia menggalakkan tingkah laku untuk mengurangkan maklum balas tersebut. Okey, ini bermaksud di mana pekerja akan melakukan tingkah laku tertentu bagi mengurangkan maklum balas negatif daripada pengurus mereka. Ini membuktikan bahawa tidak semua perkataan atau perkara negatif akan membawa kepada kesan yang negatif jika penyampaian mesej dilakukan dengan betul. Okey, untuk yang ketiga, pengaruh budaya. Budaya organisasi terkait erat dengan motivasi pekerja. Mempengaruhi rasa ketergantungan dan prestasi mereka. Okey, ini bermaksud budaya organisasi boleh menyampaikan kepada pekerja dalam organisasi tertentu
dalam organisasi tentang hal-hal penting bagi organisasi seperti motivasi pekerja. Ini boleh dilakukan oleh pengurus atau penyedia yang bertanggungjawab menjalankan teori jangkaan kepada para pekerja di bawah jagaan atau seliaan mereka. Okey, untuk tajuk seterusnya, saya akan pergi kepada komunikasi pengurusan dalam menangani isu motivasi. Okey, komunikasi pengurusan dan motivasi pekerja boleh digunakan dalam tiga komponen teori jangkaan, iaitu jangkaan, instrumen dan nilai. Okey, untuk jangkaan, membolehkan pekerja mempunyai jangkaan yang jelas tentang prestasi yang akan diberi ganjaran. Itu maksud jangkaan. Untuk instrumen, pekerja akan lebih bermotivasi jika pekerja menerima ganjaran yang diinginkan daripada organisasi berbanding dengan ganjaran yang tidak berkenaan atau tidak diminati oleh pekerja. Macam bonus lah. Lebih kurang. Yelah yang diminati oleh pekerja kan? Ya, Faham? selalunya duit lah Betul. diminati oleh pekerja. Dapat duit aja. Mestilah Okey. tu. Untuk nilai, cara ini adalah dengan memberi contoh yang jelas tentang cara untuk mencapai ganjaran seperti menerangkan prestasi pekerja terdahulu yang berjaya menerima ganjaran tertentu. Itu dia punya maksud. Okey. Untuk tajuk seterusnya, saya persilakan Encik Syamil untuk menerangkan tajuk seterusnya. Terima kasih Encik Sofian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan uraikan cadangan. Saya akan cuba huraikan cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah motivasi pekerja. Untuk bagi mengatasi masalah ini, saya bagi 3 cadangan, iaitu mencipta budaya sokongan. Untuk cadangan pertama ni, sebagai pengurus perlu memupuk budaya organisasi yang menggalakkan motivasi pekerja dan memberi ganjaran kepada tingkah laku yang diingini. Untuk cadangan kedua, iaitu teori Herzberg. Untuk yang ni saya boleh bagi tahu teori Herzberg berkait rapat dengan hierarki keperluan Maslow. Ia mengesyorkan pengiktirafan dan peluang pertubuhan sebagai pemacu prestasi tinggi dan kepuasan. Untuk cadangan yang terakhir, iaitu mengatasi keperluan asas. Dalam organisasi, organisasi perlu memastikan keperluan seperti fisiologi, keselamatan, sosial, pengiktirafan dan kesedaran diri bagi pekerja untuk dipenuhi untuk menghapuskan ketidakpuasan kerja. Itu untuk cadangan lah. Untuk seterusnya, saya akan bentangkan dan huraikan hierarki keperluan Maslow di tempat kerja. Di dalam bab ini terdapat 5 teori yang mungkin boleh digunakan bagi mengatasi masalah isu ini. Yang pertama ialah keperluan fisiologi. Untuk yang ni perlu menawarkan pekerja atau sesuai peranan pekerja dengan kemahiran individu dan sediakan persekitaran kerja yang selesa lah untuk memenuhi keperluan asas. Untuk kedua, keperluan keselamatan, di mana pengurus perlu pastikan keselamatan fizikal dan psikologi, termasuk perlakuan yang adil dan mekanisme
penyelesaian aduan yang jelas. Okey, untuk yang ketiga, keperluan sosial. Okey. Pengurus hendaklah menunjukkan teladan yang baik seperti promosikan budaya hormat dan penglibatan atau mencegah diskriminasi dan meningkatkan hubungan kerja yang positif. Okay, untuk yang keempat, keperluan pengiktirafan. Okay, seperti mana Cik Sofian bagi tahulah, memberi penghargaan bagi mewujudkan semangat motivasi kepada pekerja. Wira budaya. Betul. Kepada pekerja yang merasai diri mereka diiktiraf lah dan merasai bernilai dalam organisasi tersebut. Okay, untuk yang akhir sekali adalah pencapaian diri. Pekerja boleh memberi potensi atau pengalaman dan pembelajaran ke arah mewujudkan impak positif kepada organisasi. Okay, sekian, terima kasihlah daripada saya. Saya pas kepada Encik Iskandar untuk seterusnya. Saya. Okey, saya pula adalah akan bawa kesimpulan untuk keseluruhan yang dibawa oleh isu-isu dan apa yang telah disampaikan oleh rakan-rakan kita sekalian. Okey, untuk kesimpulan ni yang saya nampak adalah peningkatan peningkatan motivasi pekerja adalah sangat penting untuk membantu meningkatkan prestasi pekerja dan membolehkan pengurusan mencapai objektif yang dikehendaki oleh organisasi. Dia bermaksud begini. Sekejap. Di mana dia ada dua sebagai saya nampak, peningkatan produktiviti. Motivasi pekerja memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti. Apabila pekerja terasa termotivasi, mereka lebih berdedikasi dan berusaha untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Peningkatan motivasi mungkin boleh membawa kepada peningkatan fokus daya tahan terhadap cabaran dan inisiatif untuk mencapai matlamat organisasi. Dengan itu, organisasi dapat menikmati hasil yang lebih baik dalam bentuk peningkatan produktiviti dan prestasi keseluruhan. Dan saya nampak yang kedua adalah kepuasan pekerja dan pengurangan turnover. Betul kan? Kita ada sebut Cik Afi ada mention pasal pengurangan turnover juga kan? Okey, motivasi pekerja betul kan? Ada. Dia berkaitan dengan kita punya kepuasan pekerja yang berasa termotivasi cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka yang pada gilirannya mengurangkan kadar penggantian pekerja. Maknanya dia masih mencakap dia puas hati dengan kerja dia. So pengurangan turnover adalah penting kerana dapat membantu organisasi kita ni menjimatkan kos yang berkaitan dengan pengrekrutan, latihan dan pemeliharaan pekerja baru. Selain itu, pekerja yang kekal dalam organisasi cemerlang ni, macam saya sebut wira budaya tu tadi kan, kayak Kacau Syamil tadi, dapat membangunkan kecekapan dan keahlian yang lebih tinggi dan dapat memberikan sumbangan positif yang organisasi. So yang kedua melalui komunikasi pengurusan, teori jangkaan akan berpengaruh sekiranya pekerja menghargai ganjaran prestasi yang mungkin diperolehi. Ni yang Puan Hidayah sebut bonus lah. Dan pengurus perlu mengetahui apakah bentuk ganjaran yang sesuai bagi pekerja yang mana akan dihargai oleh mereka dalam membangkitkan motivasi pekerja. So yang ini saya nampak dia ada dipanggil personalisasi ganjaran prestasi. Melalui komunikasi pengurusan, pengurus perlu memahami keperluan dan kehendak individu pekerja untuk mencipta ganjaran prestasi yang sesuai. Teori jangkaan menekankan bahawa pekerja akan termotivasi jika mereka percaya bahawa usaha mereka akan membawa kepada prestasi
dan prestasi tersebut akan mendatangkan ganjaran yang dihargai. Betul kan? Kalau kita bekerja kuat, kita mengharapkan something daripada organisasi kita. Oleh itu, komunikasi terus mengenali keutamaan dan keinginan individu adalah penting. Dengan mempersonalisasi ganjaran prestasi, pengurus dapat mencipta sistem ganjaran yang lebih berkesan dan sesuai dengan setiap pekerja, membantu meningkatkan motivasi dan prestasi mereka. So, yang ketiga, teori hierarki keperluan Maslow pula mampu menyelesaikan masalah isu motivasi dengan faktor persekitaran kerja. Hubungan pekerja dengan pengurus dan hubungan antara pekerja lain melalui 5 tahap keperluan, itu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kepunyaan, keperluan penghargaan dan penyembuhan kendiri. Di mana dia bermaksud teori hierarki keperluan Maslow ini menyediakan kerangka kerja yang menggabungkan faktor perkesilan kerja sebagai elemen kunci untuk memenuhi keperluan pekerja. So, pada tahap keperluan fisiologi, misalnya faktor-faktor gaji, keadaan fizikal tempat kerja dapat memainkan peranan penting. Maknanya environment kerja kita dengan tahapan gaji kita lah. So, keperluan keselamatan boleh berkaitan dengan faktor-faktor seperti keselamatan pekerja dan jaminan pekerjaan. Maknanya setiap kerja ini kita berasa yakin kita berada dalam selamat. Itu kita kena yakin lah. Kalau tak yakin, nanti kita pun dalam keadaan kerja dalam keadaan ragu-ragu. Selain itu, tahap keperluan pekerjaan, keperluan penghargaan dan penyempurnaan sendiri juga dapat dihubungkan dengan persekitaran kerja. Keperluan kepunyaan boleh tercapai melalui rasa keterlibatan dalam keputusan organisasi. Manakala keperluan penghargaan boleh dipenuhi melalui pengiktirafan dan ganjaran atas pencapaian yang kita lakukan semata-mata untuk organisasi kita. Kita tak ada ada benda-benda yang sebaliknya, tapi kita bekerja dengan yakin. Terakhir, tahap penyempurnaan kendiri boleh dikaitkan dengan peluang untuk membangunkan peribadi dan profesional di tempat kerja. So, yang keempat adalah pekerjaan yang termelalui mampu mempengaruhi rakan sekerja yang lain untuk sama-sama bermotivasi di tempat kerja. Ini didorong dengan kewujudan budaya kerja yang membuatkan pekerja berasa selamat, dihormati, dihargai dan mendapat galakan pelibatan dalam organisasi. Di mana dia bermaksud dia mampu memberi pengaruh positif terhadap rakan sejawat. Pekerja yang bermotivasi cenderung menyebarkan energi positif kepada rakan sekerja. Macam saya kepada rakan kita yang lain. Contohnya, betul kan semua? Tak betul? Sangat. Contoh macam kalau tak ada contoh saya, kan? kalau tak ada saya, maknanya grup ni akan collapse lah. Dia Ya, akan jadi huru hara lah. betul. Itu pun pengaruh rakan. Saya marah pun kerana kerja dia. Dia tak ada lain pun. Itu je. Kita nak sama-sama berjaya kan. Betul. Okey, maknanya saya wujud sebagai satu motivasi dalam sebagai satu individu, tidak hanya mempermakkan diri sendiri, tapi juga mencipta suasana kerja yang positif dan menyokong kepada rakan sejawat. Dalam budaya kerja yang membolehkan pekerja berasa selamat, dihormati dan dihargai, pekerja merasa lebih terlibat dalam komited kepada organisasi. Maknanya kalau kita pergi kerja, balik kerja, kita rasa gembira lah. Kita balik kerja, jumpa family kita pun kita rasa gembira pasal kita kerja dalam keadaan harmoni. Pekerja yang bermotivasi seringkali menjadi contoh yang baik dan sumber inspirasi untuk rakan sekerja yang lain. Mereka boleh mempengaruhi secara positif melalui tindakan, semangat kerja dan kolaborasi yang produktif. Produktif budaya kerja yang memberi penekanan kepada penghargaan dan pelibatan organisasi akan memberikan macam dorongan tambahan lah pada pekerja untuk memberikan khidmat terbaik lah, prestasi yang terbaik. Dengan ini, motivasi menjadi satu aset yang berterusan yang tidak hanya memanfaatkan individu, tetapi juga mampu menyumbang kepada
atmosfera positif dan produktif di kalangan pasukan kerja. So, itu yang penting pada organisasi, bukan semata-mata ganjaran. Ganjaran dapat pada yang terakhir, tapi yang ini yang penting dulu. Baru kita sama-sama dapat bekerjasama dengan satu organisasi yang besar lah, macam contoh TMB, kita pun memang kena sama-sama bergantung antara satu sama lain. Okey, dalam kita yang terakhir, saya nak ujarkan adalah kepada kita punya pemikiran akhir. Pemikiran akhir ini bermaksud dalam ringkasan penerokaan motivasi kerja dalam organisasi menunjukkan hubungan yang rumit antara komunikasi pengurusan dan pelibatan pekerja. Teori-teori dan strategi yang dibincangkan menyediakan kerangka untuk motivasi, dan sebagai hadiah sebagai usaha kepada prestasi kelulusan organisasi, penilaian ini berfungsi sebagai panduan dan untuk masa depan dalam pembangunan organisasi dan kepuasan kerja. So, saya bermaksudnya dalam ringkasan ini, saya merasakan yang teori-teori dan strategi yang dibincangkan mampu membentuk kerangka kerja yang bermanfaat untuk meningkatkan motivasi pekerja yang seterusnya memberi impak positif kepada prestasi keseluruhan organisasi. Bagi saya, perpanjangan ini berfungsi sebagai panduan untuk usaha masa depan dalam pembangunan organisasi dan kepuasan kerja. Memberikan landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan langkah-langkah strategi. Akhir sekali, dengan memahami dinamika motivasi pekerja, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang lebih berkesan dengan membina budaya kerja yang memperdayakan membangunkan pakaran pekerja dan mencapai keseluruhan dengan lebih berjaya. So, itu yang saya punya kesimpulan saya yang keseluruhan daripada rangkuman daripada rakan-rakan kita keseluruhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.